Okey. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey. Semua sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey, Waalaikumsalam cikgu. dah makan ke semua ni? Dah makan ke semua? Dah. Dah. Alhamdulillah. Okey. Jadi, cikgu share dulu apa yang semua boleh nampak skrin cikgu? Semua boleh nampak? Boleh, okey. Okay. Sebelum kita masuk topik kita yang seterusnya, okey, sebelum tu cikgu nak tanya kitaran perakaunan. Okey. Kalau awak tengok gambar yang pertama yang ni gambar apa? Ni gambar apa? Haziq kata kad, Najah cakap memo. Okey. Dalam kitaran perakaunan, memo ni apa? Dokumen perniagaan. Okey, thank you Alia Farhana. Okey, ni adalah dokumen perniagaan. Okey, dokumen perniagaan dalam kitaran perakaunan dia langkah ke berapa? Pertama. Langkah pertama. Okey, betul, langkah pertama. Okey, next. Ni gambar apa? Dia ada jurnal belian. Ni format ni. Tarikh, butir, folio, nombor dokumen, ada amount. Ni yang panggil apa dalam kitaran perakaunan? Buku catatan pertama. Buku catatan pertama. Okey, betul Siti Hajar dengan Syahada. Ni adalah buku catatan pertama. Okey, buku catatan pertama dalam kitaran perakaunan dia langkah ke berapa? Kedua. Kedua. Okey, pandai. Next, gambar ketiga. Ni gambar apa? Format gambar apa ni? Akaun belian. Ini gambar yang apa? Leja. Leja. Okey, betul. Leja. Tadi dia dah keluar leja. Okey, next. Sekejap. Okey. Leja ni langkah yang ketiga dalam kitaran perakaunan. Okey, apa langkah keempat dalam kitaran perakaunan? Timbangan duga. Timbangan duga. Okey, betul. Jadi, agak-agak berdasarkan gambar yang cikgu tunjuk ni, apa yang kita akan belajar hari ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa yang kita akan belajar hari ni? Syahda rasa apa yang kita akan belajar hari ni? Berdasarkan yang kita dah belajar sebelum-sebelumnya. Okey. Apa yang kita akan belajar hari ni? Timbangan duga. Okey, betul. Jadi hari ni kita akan masuk subtopik baru, bukan subtopik tapi topik baru iaitu bab 6 timbangan duga. Okey, objektif pembelajaran di mana yang pertama awak semua dapat pelajar dapat mendefinisikan timbangan duga. Yang kedua dapat menyatakan fungsi imbangan duga dan yang ketiga dapat menyediakan imbangan duga. Okey, sebelum tu apa itu imbangan duga? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa imbangan duga? Imbangan duga tu senarai baki debit dan baki-baki kredit diambil daripada akaun-akaun leja.
Okey, terima kasih Syada. Okey, betul. Imbangan duga ni adalah senarai baki debit dan baki kredit yang diambil daripada akaun-akaun ledger pada suatu tarikh tertentu. Kalau ingat masa kita buat ledger, kita kan tutup akaun. Lepas tu ada baki BB kan, baki akhir tu. Jadi baki akhir-akhir tu lah yang kita ambil daripada ledger tu, kita masuk ke dalam imbangan duga. Okey. Jadi imbangan duga ni disediakan untuk menyemak ketepatan sistem catatan bergu. Kalau kita belajar bab 5 hari tu, cikgu ada bagi tahu setiap yang kita nak rekod dalam imbangan dalam ledger tu mesti guna prinsip sistem catatan bergu, mana satu mesti debit dan satu lagi mesti kredit. Jadi imbangan duga ni kita nak semak balik betul ke sistem catatan bergu yang kita apply masa ledger tu. Okey. Jadi kalau tak betul ataupun terdapat kesalahan ataupun kesilapan, mesti imbangan duga kita tu tidak akan seimbang. Di mana jumlah baki debit nanti kita total dengan jumlah baki kredit nanti kita total, dia tidak akan seimbang. Nanti cikgu tunjuk. Okey? Jadi cikgu nak minta seorang untuk tolong cikgu baca fungsi imbangan duga based on slide cikgu ni. Okey, siapa? Volunteer? Menyemak ketepatan catatan bergu. Okay, yang pertama menyemak ketepatan catatan bergu. Yang kedua, Menyemak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan ledger. okey. Yang ketiga, Menyemak ketepatan proses pemindahan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger. okey. Yang keempat, Memudahkan penyediaan penyata kewangan. okey. Yang keempat memudahkan penyediaan penyata kewangan. Penyata kewangan ni awak belum belajar lagi. Kita akan belajar bab seterusnya. Okey, jadi imbangan duga ni dia dapat membantu perniagaan untuk memudahkan mereka untuk penyediaan penyata kewangan lah. Sebagai contohnya, bila dia orang buat imbangan duga, bila perniagaan tu buat imbangan duga, jadi perniagaan ni tak perlu go through ledger satu-satu. Maknanya tak perlulah. Ledger kan panjang and sometimes panjang kalau ada banyak transaksi. And kadang-kadang tu and ledger ni dia ada banyak. Jadi dengan imbangan duga ni, dia boleh just refer imbangan duga tu ada banyak-banyak account. So just refer untuk satu muka surat. Contoh imbangan duga dia satu muka surat. Jadi dia dapat refer situ je. Tak perlulah nak check satu-satu. Jadi dia memudahkan lagi lah untuk perniagaan untuk menyediakan penyata kewangan. Just kita akan ambil butiran-butiran daripada imbangan duga je bila kita nak sediakan penyata kewangan. Tak perlu check satu-satu ledger tu. Okey. Setakat ni semua faham fungsi imbangan duga? Faham. Next, tengok format imbangan duga. Okey, dulu cikgu ajar format ledger ada berapa? Format ledger ada berapa? Bab lepas, bab 5. Ada berapa format ledger? Ada berapa format ledger? Alia, ada berapa format ledger Alia? Sekejap. Okey, Haziq, berapa format ledger? Takkan dah tak ingat? Okey, betul. Ada 2. Jadi sama juga dengan imbangan duga. Dia ada 2 format iaitu bentuk T dan bentuk laju. Okey, bentuk T mana dia bentuk T lah sama dengan kita buat ledger hari tu. Dia ada sebelah debit dan dia ada sebelah kredit.
Okey, laju dia ada 3 butiran, debit dengan kredit. Okey. Okey, jadi butiran, untuk laju ni butiran kita akan masukkan akaun-akaun, nama-nama akaun kita yang dekat ledger tu. Lepas tu debit kita akan masukkan akaun amount bagi akaun yang berbaki debit. Manakala untuk kredit kita akan masukkan amount yang akaun yang berbaki kredit. Okey, samalah dengan imbangan duga mana sebelah debit kita akan masukkan akaun yang berbaki debit. Manakala kredit kita akan masukkan amount ataupun akaun yang berbaki kredit. Okey. Dalam imbangan duga ni, cikgu nak bagi tahu, ni tajuk dia ni, tajuk, tengok tajuk ni, mana baris pertama kita kena buat nama perniagaan tu. Kita kena baca soalan. Okey, perniagaan apa? Lepas tu baris kedua, kita kena ada imbangan duga pada. Kita tengok soalan tu, dia pada bulan bila. Dia akan mention lah sebagai contoh akaun-akaun di bawah, senarai akaun di bawah adalah diambil daripada perniagaan XYZ sepanjang bulan April 2016. Contohnya dia bagi macam tu soalan. Okey, jadi tajuk imbangan duga ni kita kena letak ataupun kita kena ambil tarikh tu end of the month. Titik-titik ni tarikh. Okey. Contoh tadi April. April kita ada 30 hari. Jadi perniagaan XYZ imbangan duga pada 30 April 2016. Contohnya. Okey. Jadi kenapa kita kena ambil akhir? Sebab imbangan duga ni biasanya kita akan sediakan pada akhir tempoh perakaunan lah. Okey. Jadi tajuk dia ni penting. Wajib tulis. Sangat-sangat penting. Dalam exam nanti awak kena tulis. Okey. Kalau tak tulis nanti pemeriksa tak tahu apalah awak buat ni. Jadi kena tulis tajuk dia ni. Okey, setakat tu clear? Faham? Faham cikgu? Faham cikgu. Good. Jadi kita akan tengok teka silang kata. Okey, cikgu nak seorang jawab. Ada 4 soalan je. Seorang satu, orang berlainan lah. Okey, soalan 1. Siapa nak jawab dulu? Siapa nak jawab? Baca soalan, lepas tu bagi jawapan. Fungsi imbangan duga adalah untuk memudahkan penyediaan penyata kewangan. Okey, Nur Alia cakap penyediaan penyata kewangan. Tengok, betul ke tak? Okey, betul. Jawapan dia adalah penyata kewangan. Okey. Soalan 2. Imbangan duga ialah senarai baki debit dan baki kredit yang diambil daripada akaun ledger pada satu tarikh tertentu. Okey, kita tengok Fatin cakap imbangan duga. Okey, betul. Terima kasih Fatin. Okey, soalan ketiga. Imbangan duga disediakan untuk menyemak ketepatan sistem catatan bergu. Okey, ini cakap catatan bergu. Tengok. Betul. Okey, 4. Paling senang ni, soalan 4 ni. Format imbangan duga adalah bentuk laju. Laju. Okey, Najah cakap laju, Hajar pun cakap laju. Okey, kita tengok, cek betul-betul. Okey, betul. Berbentuk laju. Okey, terima kasih semua. Okey, jadi kita akan tengok termasuk objektif yang ketiga, iaitu penyediaan imbangan duga. Okey. Dalam kita menyediakan imbangan duga ni, awak kena ingat semua akaun dalam ledger perlu ditutup dan diimbangkan. Kalau ingat masa kita buat ledger tu, kita tutup kan. Kita tutup, lepas tu kita pun cari baki HB, lepas tu kita pun pindah ke baki BP. So, setiap ledger-ledger tu perlu ditutup terlebih dahulu dan diimbangkan sebelum dipost ke dalam imbangan duga. Okey.
Yang kedua, akaun yang berbaki debit akan disenaraikan di bahagian debit imbangan duga. Manakala akaun yang berbaki kredit akan disenaraikan di bahagian kredit imbangan duga. Okey, apa contoh akaun berbaki debit? Kita dah belajar juga bab 5. Apa akaun yang berbaki debit? Ada 2 akaun yang berbaki debit. Siapa boleh beritahu cikgu? Aset dan belanja. Okey, ada cakap aset dan belanja. Okey, betul. Aset dan belanja. Okey, apa akaun yang berbaki kredit? Ada 3 akaun yang berbaki kredit. Husna? Apa akaun yang berbaki kredit, Husna? Yang selain aset dan belanja apa? Liability, equity pemilik dan juga hasil. Okey, terima kasih Aini. Yes, betul Aini cakap. Yang berbaki kredit, liability, equity dan hasil. Okey, untuk equity kita ada 2, modal dengan ambilan. Kalau modal berbaki apa? Dan ambilan berbaki apa? Dia special untuk equity tu. Ambilan berbaki ingat balik kita belajar. Ambilan berbaki debit, manakala modal berbaki kredit. Okey, jadi kalau nak senang, ni cikgu ada cerita akronim ni Baba Juleh. Awak ingat Baba Juleh. Okey, mana ni? B ni adalah belian. Ni aset, ni belanja, ni ambilan. Mana belian, aset, belanja dengan ambilan ni adalah semuanya berbaki debit. Jadi dia akan catat di sebelah debit. Tengok dia duduk sebelah kiri. Maknanya debit. Okey? Jadi jualan, liability, equity dan hasil dia ni berbaki kredit. Jadi dia akan dicatat di sebelah kredit. So ingat. Ni Baba duduk sebelah kiri maknanya debit. Juleh duduk sebelah kanan maknanya kredit. Okey, faham? Faham semua? Faham cikgu? Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Next kita akan tengok contoh. Okey. Untuk contoh, dia ada 2 situasi. Pada situasi pertama daripada ni leja lah. Situasi kedua, dia ada dalam peperiksaan, dia ada bagi juga ni. Akaun terus. Maksudnya dia bagi akaun dan dia bagi amount. Okey, nanti cikgu ajar satu-satu macam mana kita nak sediakan kalau dibagi macam ni and macam mana kita nak sediakan kalau dia bagi macam ni. Okey. Jadi kita tengok yang ni dulu. First kali. Paling penting kita kena tulis tajuk dulu. Okay, so baca soalan. Berikut merupakan buku tunai runcit, buku tunai dan buku leja. Perniagaan Farhan Iskandar. Kalau boleh highlight masa exam nanti. Highlight. Okay. Sepanjang bulan, cakap bulan April 2016. Okay. Untuk tajuk cikgu cakap ada 2 baris. Jadi baris pertama kita tulis apa? Baris pertama kita tulis apa? Perniagaan Farhan Iskandar. Okey, betul. Perniagaan Farhan Iskandar. Okey, baris kedua kita tulis apa? Imbangan. Okey, imbangan duga pada. Tengok ni, soalan dia cakap sepanjang bulan April 2016. April kita ada 30 hari. Jadi kita akan tulis 30 April lah. 2016. Okey, jadi kita akan check. Cikgu
Kan soalan, kan dia cakap dia baki kredit ataupun debit. Maknanya ni baki dia ni. Baki BB ni. Okey, jadi kita akan pindah baki BB ni ke dalam imbangan duga. Okey, baki BB ni setengah soalan dia ada sebelah atas dan dia ada sebelah bawah kan. Jadi untuk pindah ke imbangan duga kita akan ambil baki BB yang bawah ni. Okey, jangan ambil baki BB yang atas, jangan ambil baki BB pada bulan tu. Tapi ambil baki BB pada next tempoh perakaunan lah. Okey, sebagai contoh ni, awak tengok buku tunai runcit ni Mei 1, baki BB. Jadi highlight. Nak cikgu highlight. Okey, lepas tu awak tengok dekat dia duduk sebelah kolom apa? Ni dia dah tulis siap-siap. Penerimaan debit dan pembayaran kredit. Jadi amount dia ni duduk debit ke kredit kalau buku tunai runcit ni? Debit. Debit. Okey. Betul lihat. Debit yang ditulis ni. Debit. Dia duduk dalam kolom debit. Okey. Jadi kan cikgu cakap dia ada butiran dengan amount. Amount kita tahu dah. Dia akan dicatat di sebelah debit. Okey. Untuk butiran kita tak boleh tulis baki BB ni. Jangan sesiapa tulis baki BB ni sebagai butiran dalam imbangan duga. Untuk butiran, kita akan tulis ni. Kepala dia ni. Ataupun nama akaun yang kita rujuk tu. Ni kepala ni. Tengok atas ni. Cikgu highlight. Kita akan tulis yang ni. Ingat. Yang atas. Jangan tulis baki BB ni. Okey. Jadi, apa pun. Buka imbangan duga. Buat kolom semua. Butiran, debit, kredit. Lepas tu butiran tulis. Tadi, apa? Akaun tunai runcit. Buku tunai runcit. Jadi kita akan tulis tunai runcit. Okay. Catatlah sebelah debit sebab dia berbaki debit. Tengok ni debit. Okay, catat dah sebelah debit. Okay, 70. Okay. Kita tengok buku tunai. Buku tunai dia ada sebelah kanan, sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Kan betul? Okey, jadi kita check baki BB dia. Baki BB untuk buku tunai ni dia ada sebelah debit ke sebelah kredit? Debit. Okey, betul debit. Cikgu highlight. Okey, sebelah debit. Jadi dalam imbangan duga kita akan catat di sebelah debit. Okey, tapi untuk buku tunai dia special sikit. Dia ada kita kena refer kolom ni. Jangan tulis yang besar ni. Kita refer kolom ni. Ni tunai dengan bank. Sebab ni. Okey, jadi dalam imbangan duga kita pun catatlah tunai cakap 3,600 debit. Jadi tulis tunai debit 3,600. Okey, setakat tu faham? Faham. Okey. Yang kedua bank. Tengok bank sebelah debit also. Okey, tulis bank 35,700. Tu tulis bank debit 35,700. So untuk soalan macam ni kita just refer baki BB dia. Baki BB untuk next tempoh perakaunan. Okey, tengok ni akaun modal. Baki BB dia sebelah debit ke sebelah kredit? Kredit. 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 Okey, betul. Kredit. Jadi imbangan duga kita nak catat apa? Bagi tahu cikgu butiran dia catat apa? Lepas tu dah bagi tahu tadi kredit. Okey, butiran dia catat apa? Modal. Yes, betul. Modal. Ingat, ni kepala dia yang tulis akaun ni. Tulis modal sahaja. Ni ingat tulis nama akaun yang kita rujuk tu. Okay. Nama ledger tu. Modal. So sebelah kredit. 50,000. Okay, next soalan yang ketiga. Ni alat akaun alatan pejabat. Cikgu nak seorang bagi tahu cikgu butiran dia lepas tu nak catat debit ke kredit. Okay. Butiran alatan pejabat. Okay, nak catat debit ke kredit? Debit. Debit. Okay, betul. Jadi alatan pejabat.
Debit 3,500. Okay. Okay, next. Untuk akaun belum bayar. Syarikat Happy Bee. Okay. Dia ada tak bagi BB untuk akaun ni? Tak Ada ke ada. tak ada? Tak ada. Jadi awak rasa kena catat ke tak? Tak kena. Okey, betul Alia. Tak payah catat. Tak perlu catat. Okey, kalau tak ada baki BB tak perlu. Just ignore je dia ni. Okey, tak perlu buat apa-apa. Tak perlu bawa ke imbangan juga. Tak perlu. Okey, ingat tu. Tak perlu. Okey. Ni akaun belian. Cikgu nak seorang tolong bagi tahu cikgu butiran dia. Then bagi tahu debit ke kredit. Debit. Ke Siti Hajar. Okay, debit. Butiran dia nak tulis apa Siti Hajar? Belian. Okey, betul. Belian debit. Amount dia 7,500. Satu lagi last, akaun pulangan jualan. Okey, siapa nak bagi tahu? Yang lelaki, Haziq. Perempuan je ni. Haziq. Tak apa, tak boleh cakap, type je. Apa butiran dia, lepas tu debit ke kredit? Haziq ada ke tak ni? Ada. Haziq, apa jawapan dia Haziq? Calling for Haziq. Okey, debit betul. Butiran dia nak tulis apa Haziq? Butiran dia kita nak tulis apa? Butiran dia nak tulis apa? Ni tengok. Kita rujuk akaun pulangan jualan sekarang ni. Butiran dia nak tulis apa? Haziq? Okey, akaun belum terima? Bukan. Tengok ni. Sekarang kita rujuk akaun pulangan jualan. Jadi kita akan tengok ni. Akaun apa yang kita rujuk tu. Tengok kepala dia tu. Jadi ni akaun pulangan jualan. Jadi butiran dia kita akan tulis pulangan jualan lah. Jangan tengok ni. Ni tengok dalam ni. Tengok atas ni. Cikgu highlight. Ni tengok atas. Tengok kepala dia tu. Tajuk dia tu. Tajuk akaun yang kita buka tu. Bukan tengok dalam butir tu. Faham Haziq? Okey, ingat tengok atas bukan tengok dalam akaun belum terima tu. Tengok akaun apa yang kita rujuk. Okey. Jadi lepas kita post semua leja-leja kita tu dalam imbangan duga dan kita perlu imbangkan. Ni contoh yang cikgu dah buat, cikgu imbangkan ni. Okey. Contoh ni. Jadi kita akan total. Maksudnya kita akan total debit berapa dan kita akan total kredit berapa. Okey. Jadi kalau contoh ni cikgu dah total 100. Okey. Jadi awak akan total. Kalau amount total tu imbangan bawah awak tu sama, maknanya betul lah awak punya leja-leja tu. Kalau tak sama ataupun tak imbang, sudah debit tiba-tiba terkurang RM100 jadi 53 100 dan tiba-tiba kredit jadi 53 300. So mesti awak kena recheck balik leja-leja awak tu. Mesti ada yang salah. So kita akan semak balik proses catatan ataupun pemindahan buku catatan pertama ke dalam leja. So kita check balik kita total tu betul ke tak dekat buku catatan pertama. Check balik dekat ledger kita total tu betul ke tak. Jadi that's why kita buat imbangan duga ni. Kita boleh tahu kalau ada kesilapan atau kesalahan yang telah berlaku masa kita catat-catat sebelum-sebelumnya ke dalam ledger semua tu. Okay. Jadi inilah fungsi imbangan duga ni. Jangan pula tak imbang, tak sama, pergi cari baki HB, baki BB. No, bukan macam tu. Jadi kita akan cari check balik. Bukan kira baki HB, baki VB macam kita buat leja. No, jangan. Jangan buat macam tu.
Okey. Yang boleh kira ni tiba-tiba tulis bagi HB. Jangan Okey. Jadi diharap semua faham. Setakat tu faham? Faham. Faham? Faham, cikgu. Okey, kita tengok situasi kedua. Okey, untuk situasi ni awak kena decide dulu sama ada akaun tu apa. Contoh commission ni apa? Hasil ke, belanja ke, liability ke, equity ke, asset ke. So awak kena tahu benda tu apa, akaun apa. Okey? Jadi after awak dah tahu dia akaun apa, awak pun refer lah Baba Juleh yang awak buat tu. Okey? Ni refer Baba Juleh ni. Okey? Ni, kalau contoh commission ni apa? Commission ni apa? Hasil. Okey, betul. Jadi awak refer lah Baba Juleh awak ni. Hasil duduk sebelah debit ke kredit? Kredit. Okey, kredit. Ni tengok hash. Hasil. Kredit. Maknanya dalam imbangan juga awak catatlah sebelah kredit. Terus tulis je. Ni tulis je nama akaun dia ni. Jangan tulis benda lain. Tulis nama akaun dia tu. Akaun apa? Tu commission. Contohnya commission. Kredit 315. Okey. Jangan lupa tulis tajuk. Okey, cikgu tertinggal tajuk tadi. Apa tajuk dia? Tengok apa tajuk dia? Baca soalan. Perniagaan jaya waris. Okey, perniagaan jaya waris untuk baris pertama. Okey, untuk baris kedua? Imbangan duga pada 30 Jun 2019. Okey, imbangan duga pada 30 Jun 2019. Okey. Tulislah perniagaan jaya waris. Jun 2019. Okey. Tengok. Yang kedua, akaun belum terima. Akaun belum terima ni apa? Aset ke, liability ke, equity ke, hasil ke, belanja? Aset. Okey. Aset debit ke kredit? Refer Baba Juleh. Debit. 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 Okey. Tulislah akaun belum terima. Okey, debit. Betul. Amount dia tulislah amount dia berapa? 12,480. Okey, bagi tahu cikgu. Overdraft bank. Apa overdraft bank ni? Asset ke liability ke? Liability. Okey Alia, liability. Betul. Jadi liability. Debit ke kredit? Husna debit ke kredit? Refer Baba Juleh. Kredit. Refer Baba Juleh. Overdraft bank tu liability. Tengok, liability sebelah mana? Kanan ke kiri? Baba Juleh ni, bawah ni. Dia dah tulis besar ni. Kanan. Okey, kanan. Debit ke kredit cikgu bagi tahu? Kredit. Kredit. Betul Fatin. Jadi dekat ni kita tulislah kredit. Okay, amount dia adalah 975. Okay, next. Bagi tahu cikgu nak catat debit ke kredit? Jualan. Kredit. Kredit. Okay, pandai. Kredit. RM98,145. Ni pinjaman. Yang lain. Najah, apa pinjaman? Debit ke kredit? Nak catat debit ke kredit pinjaman, Najah? Awak tengok dulu pinjaman ni apa? Aset ke, liability ke, belanja ke, hasil? Siapa boleh tolong Najah? Pinjaman ni apa? Liability. Okey, liability. Okey, Najah. Siti Hajar cakap liability. Jadi kalau liability catat kredit ke debit? Tengok dekat Baba Juleh tu. Kredit. Kredit. Kredit.
Kredit. Okey, betul. Kredit. Jadi catatlah kredit. Okey. Pinjaman. Tulis je pinjaman. RM30,000. Okey. Gaji. Cikgu nak gaji. Lelaki gaji. Haris. Gaji ni apa Haris? Aset ke belanja ke liability ke equity ataupun hasil? Haris? Tulis tak apa Haris? Kalau tak nak cakap. Calling for Haris? Ada ke tak Haris? Tak apalah, tanya Amira. Okay, Amira, gaji apa Amira? Belanja ke? Belanja. Belanja. Okey, kalau belanja debit ke kredit? Debit. Debit. Okey, betul. Jadi tulislah gaji. Tulislah sebelah debit. 6750. Jadi untuk soalan ni sama juga kita kena totalkan debit dan totalkan kredit. Tengok imbangan dia sama ke tak. Kalau debit tu sama dengan kredit, amount dia total tu maknanya imbangan juga awak tu betul. Dan akaun-akaun ledger awak, buku catatan pertama awak semua dah betul. Kalau ada perbezaan, kita kena recheck balik. Ada salah mana-mana. Okey? Setakat tu faham? Faham cikgu. Ada soalan? Cikgu. Ada tanya sebelum kita masuk penilaian? Tak ada. Okey, okey, tak ada. Saya dah cakap tak ada. Okey, baiklah. Dan kita akan teruskan dengan penilaian. Okey. Untuk penilaian, cikgu bagi link. Ada 10 soalan. Kita akan buat sama-sama. Tapi awak mesti kena masuk link tu. Okay. Okay, cikgu bagi dekat chat. Tu. Semua boleh join. Tulis nama masing-masing. Tulis nama pelik-pelik. Tak ada, cikgu start ya. Adalah. Okay. Jadi kalau awak nak masuk, kalau cikgu dah start, boleh je masuk. Nanti dia continue. Okay, kita akan start. Soalan pertama. Apakah fungsi imbangan duga? Bagi menghitung jumlah modal, mengira untung kasar dan untung bersih. Penyemak ketepatan catatan berku dan yang keempat menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan. Okey, tamat. Tengok jawapan dia. Tengok ranking. Okey, Farah Amisha yang pertama. Jawapan dia adalah menyemak ketepatan sistem catatan berku. 2 kali cikgu bagi tahu tadi fungsi imbangan duga. Menyemak ketepatan sistem catatan berku. Okey. Jawapan dia adalah menyemak ketepatan sistem catatan berku. Okey, kita tengok next question. Akaun yang manakah disenaraikan dalam ruangan kredit imbangan duga? Kredit. Time's up. Tengok leaderboard. Alia Farhana mendahului. Jawapan dia adalah akaun belum bayar. Dia kena check dulu sama ada akaun tu akaun apa, aset ke belanja ke liability ke equity hasil. Kalau bangunan, aset. Aset baba. Maknanya baba tu debit, so salah.
Akaun belum bayar. Dia liability. Kalau dia liability, ingat juleh. Sebelah kredit, liability, juleh. Okay, maknanya dia kredit. Apa dia akaun belum bayar. Akaun belum terima kan aset. Aset ingat baba. Sebelah debit. Nak tulis pun belanja. Okay. Next question. Baki akaun manakah yang dicatat di sebelah debit? Tadi kredit ni debit. Time's up. Tengok leaderboard. Alia Farhana mendahului. Okay, jawapan dia adalah belian. Okey. Ini belian. Overdraft bank kan liability. Liability sebelah kredit. Juleh. Belian kan baba. Ingat belian aset belanja ambilan di sebelah debit. Ingat baba. Kiri debit. Okay, akaun belum bayar ni liability. Liability juleh kredit. Okay, diskaun diterima ni adalah hasil. Maksudnya hasil kita dapat diskaun. Maksudnya untung pada kita. Hasil. Dia sebelah kredit juga. Okay. Next question. Pernyataan manakah yang menerangkan maksud imbangan duga? Okay, maksud imbangan duga. Apa maksud imbangan duga? Tengok elok. Time's up. Tengok. Alia Farhana masih lagi mendahului. Okay, jawapan dia adalah senarai baki debit dan baki kredit. Akaun-akaun pada suatu tarikh tertentu. Ada juga yang jawab ni. Mesti tak ingat lagi ni definisi imbangan duga. Okay. Ingat ni senarai baki debit dan baki kredit. Yang diambil, ingat. Senarai baki. Okay, next question. Data diperoleh daripada imbangan duga syarikat Narini pada 30 Jun 2016. Ni kena ambil kalkulator. Kira. Modal, overdraft bank, akaun belum terima, ABB, kenderaan, jualan, belian, lepas tu gaji. Time's up. Habis. Oh. Still Alia Farhana mendahului. Okay, jawapan dia adalah 50,300. Macam mana kita nak buat soalan ni? Okay, first awak kena tahu benda ni dia tu apa? Asset ke liability ke equity ke hasil. Then check sama ada dia di sebelah debit ke sebelah kredit. Okay, contoh modal. Modal equity di sebelah kredit. Okay, kita akan catatlah kredit. Okay, overdraft bank. Liability maknanya kredit also. Okay, ABT, asset di sebelah debit. Okay. Then akaun belum bayar, liability sebelah kredit. Okay. Kredit 4,300. Okay. Kenderaan, asset sebelah debit. Jualan 23,000 sebelah kredit sebab dia jualan, ingat juleh. Okay. Belian 15,000 sebelah debit. Gaji belanja sebelah debit also. Jadi total jelas salah satu sebab imbangan duga cikgu cakap last kali mesti sama debit dengan kredit. So awak contoh awak total sebelah debit. Jadi dapatlah RM 50,300. Okay. So kena ambil kalkulator dan kira. Tengok next soalan. Okay. Catatan imbangan duga yang manakah benar? Yang mana betul? Kira orang. Time's up. Nak leaderboard. Alia Farhana still mendahului.
Okey, jawapan dia adalah ni. Kena check balik elok. Okey, tengok debit. Kenderaan. Kenderaan ni adalah aset. Maknanya dia debit. Okey, komisen dia terima ni hasil kredit. Okey, ni betul. Okey, ni tengok ni. Jualan. Jualan kan sebelah kredit. Maknanya ni adalah salah. So, kita boleh potong. Okey, belian. Debit. Kredit. Gaji. Gaji ni adalah belanja. Gaji adalah debit patutnya. Bukan kredit. Jadi ni pun salah. Okey, ni. Pulangan belian. Kan belian debit. Jadi pulangan belian mestilah kredit. Sebab pulangan belian ni adalah kontra bagi belian. Jadi salah. Jadi jawapan dia adalah A. Debit kenderaan, kredit, komisen diterima. Ingat baba julet. Okay, next question. Pasangan akaun dan baki manakah yang betul? Syada. Time's up. Tengok leaderboard. Dan kamera dah naik. Natika. Okey. Jadi sewa dibayar debit jawapan dia. Tengok ni stok alat tulis. Stok inventory. Maknanya dia aset. Debit. Angkutan keluar. Belanja. Belanja pun debit. Ingat baba belanja debit. Okay, commission. Commission ni adalah hasil. Jadi hasil kredit. Jawapan dia adalah sewa dibayar. Maknanya sewa dibayar ni adalah belanja. Jadi kita akan debitkan. Jawapan dia adalah sewa dibayar debit. Yang betul. Okay, next question. Imbangan duga dapat disediakan dalam berapa format? Paling senang ni. Masalah tak tahulah. Time's up. Okay, dia Farhana Still. Okay, dalam dua format iaitu bentuk T dan bentuk lajur. Ada juga yang buat 4 dengan 3. Saya cakap 2 tadi. 2 format bentuk T dan bentuk lajur sama dengan ledger. Okay, next question. Akaun manakah yang dicatatkan di sebelah kredit imbangan duga? Okay, akaun mana? Gaji ke, modal ke, faedah dibayar ke, akaun diskaun diterima? Time's up. Jawapan dia adalah diskaun diterima dan modal. Ni, 2. Okay, betul. Siapa yang jawab faedah dibayar ni? Faedah dibayar belanja, debit. Okay, satu lagi last. Okay, fungsi imbangan duga adalah untuk menyemak ketepatan proses pemindahan daripada apa ke dalam apa. Ni fungsi yang ketiga tadi. Cikgu Hajar baca. Time's up. Okay, jawapannya adalah buku catatan pertama. Ledger. Daripada buku catatan pertama ke dalam ledger. Okay. Jawapan dia adalah ni. Ada juga satu yang sesat ni, dokumen perniagaan ni. Kita tak belajar ni pun. Tak ada pun fungsi dokumen perniagaan ke dalam penyata kedudukan kewangan. Tak ada. Okey. Itu sahaja penilaian kita. Okey. Jadi, cikgu nak seorang buat kesimpulan. Apa yang kita telah belajar hari ini? 2 orang. Okey, seorang 1. Cepat. Kita ada 3 minit. Siapa boleh tolong cikgu buat kesimpulan? Apa yang kita belajar hari ini? Belajar? Kita belajar fungsi imbangan duga, format imbangan duga dan penyediaan imbangan duga. Okey, Ustaz cakap kita belajar fungsi, format dengan penyediaan imbangan duga. Okey,
Siapa lagi boleh bagi tahu cikgu? Seorang lagi. Definisi imbangan duga. Okey, Alia cakap definisi imbangan duga. Jadi hari ni kita telah belajar definisi imbangan duga. Ingat definisi dia apa? Okey, fungsi imbangan duga ada 4 dan format imbangan duga ada 2 iaitu bentuk T dan bentuk lajur dan penyediaan imbangan duga. Ingat akronim tu Baba Juleh. Okey. Jadi untuk latihan kerja rumah, cikgu nak kamu siapkan soalan perbincangan tadi dan cikgu guna based on modul tu. Boleh refer contoh dengan soalan kedua tu. Saya siapkan. Dan yang kedua buat latihan soalan 1. Okey, latihan soalan 1 modul tu. Yang tak ambil lagi modul yang cikgu bagi tu, boleh nanti cikgu hantar soalan dia, okey? Okey, setakat ada soalan tanya apa yang kita belajar hari ni? Tak ada. Tak ada. Ada. Okey. Jadi untuk homework cikgu bagi sampai hari Sabtu lah. Okey. Nanti awak boleh ambil masa untuk jawab. Dan kalau ada tak faham, boleh ada pertanyaan ataupun tak faham tentang homework tu, boleh PM cikgu personal. Nanti cikgu ajarkan. Okey? Itu sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih kerana hadir untuk kelas hari ini. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.